Hello, hai guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi untuk video kali ni aku nak review Poco M3 sebab dia murah tapi dia ada sedikit kekurangan yang bagi aku sedikit itu adalah penyebab untuk korang nak fikir dia 50-50 macam tu. So tunggu apa lagi? Let's get this video rolling. Jadi yang first sekali aku nak mention adalah dia punya rekaan. Dia punya rekaan adalah aku boleh katakan fully plastik, tapi aku sangat suka di bahagian belakang ni dia buatkan macam fake leather macam tu. So aku sangat suka dia punya finish ni. So dia macam wow, memang cantik. Dan juga dia punya di bahagian atas ni, di bahagian dia punya kamera bump ada cermin macam tu, tapi sebenarnya ia bukannya kaca. Ianya adalah plastik juga dan dia ada tulisan Poco yang mana senang untuk terhakis mungkin. Dan next adalah dia punya fingerprint. Dia punya fingerprint ni adalah berada di sebelah sisi dan ianya bukan di in display ataupun di belakang ni. So untuk dia punya conventional fingerprint ni sepatutnya ianya laju untuk peranti-peranti lain. Tapi untuk fingerprint sensor Poco M3 ni ianya lain daripada phone lain, yang mana ianya agak sedikit perlahan daripada phone-phone lain. So dekat sini aku agak pelik lah sebab dia menggunakan conventional, dia sepatutnya lebih laju daripada phone-phone lain ataupun dia setaraf lajunya dengan phone-phone lain. Tapi korang boleh je untuk nak unlock phone ni, selain menggunakan dia punya fingerprint, korang boleh gunakan dia punya face unlock ataupun pattern saja ataupun password macam biasa. Dan next yang ketiga adalah Poco M3 ni dia menggunakan setup dual speaker yang mana mempunyai certification high-res audio. So untuk pengalaman aku boleh katakan dia punya audio boleh lah, agak memuaskan dan memang dia perform better daripada harga yang dia tawarkan. Tapi kalau korang tengok dia punya volume atas dan juga bawah ni, dia macam tidak seimbang, yang mana volume di bawah adalah lebih kuat daripada volume di atas. Dan kalau korang pasang lagu di volume yang 100%, aku boleh katakan ianya agak bingit dan dia macam ada distortion sedikit. So sebaiknya korang pasang dalam lebih kurang 70% hingga 80% saja untuk pengalaman audio yang memuaskan. Jadi untuk kamera pula, phone ni didatangkan dengan 4 setup kamera, yang mana 3 di belakang dan juga 1 di hadapan. Yang mana 2 kamera adalah function, bagi aku 2 kamera lagi adalah macam useless. 2 kamera yang mana 1 makro dan juga 1 lagi depth sensor. Itu bagi aku tak ada macam dia punya makro tu memang macam tu lah aku boleh katakan kan. Kalau kau berada di lighting yang cantik pun maybe boleh lah kan. Tapi kalau memang dalam indoor memang out lah, memang totally out bagi aku. Dan untuk dia punya kamera yang 2 yang function tu adalah kamera belakang iaitu 48MP dan juga dia punya selfie kamera 8MP. Bagi aku kualiti gambar yang ditawarkan ataupun dia sajikan dekat korang dalam pencahayaan yang cukup, sebagai contohnya di dalam bawah cahaya matahari, yes, gambar ni boleh bagi kau gambar yang memuaskan. Tapi kalau di dalam indoor, ia agak mengecewakan. So bagi aku, korang kena menerima lah dia punya kekurangan untuk dia punya kamera tu dalam indoor. Sebab harga dia pun murah. Memang korang tak boleh nak expect lebih dengan harga RM500 ni untuk dapat performance kamera yang baik. Tapi korang boleh download Gcam untuk smartphone Poco M3 ni dan korang boleh dapatkan gambar yang lagi cantik dan lagi menarik. Korang bolehlah tengok video ni, aku ada tunjukkan cara-cara untuk download Gcam. Dan untuk dia punya video depan dan juga belakang, dia support single Full HD 30 frame per second. Ok guys, jadi ini adalah video harapan untuk Poco M3. So dia punya resolusi adalah 1080p iaitu Full HD 30 frame per second. So kalau boleh tengok macam mana dia kawal dynamic range. Dan juga untuk video dia memang agak gegar lah. So dia bukan gegar saja, dia ada jerky sikit yang menyebabkan korang punya subjek yang untuk korang nak fokus tu dia lari sikit fokus dan dia macam blur-blur. So kalau korang yang pentingkan kamera dan juga video untuk sesebuah smartphone, aku tak rekomenkan korang beli phone ni. Dan ini adalah benda yang aku sangat impress, iaitu dia punya bateri. Dia menggunakan bateri sebesar 6000 mAh bateri, yang mana bagi penggunaan aku boleh tahan sehari. Walaupun aku tak gunakan game, tapi phone ni dia selalu menyala lah. Every phone aku memang menyala all the time untuk aku tengok, sebab aku suka tengok phone dan aku suka tengok news-news apa semua. Dan phone ni juga aku jadikan sebagai hotspot untuk phone lain. Tapi walaupun aku gunakan macam tu, macam aku cakap tadi, dia boleh tahan sehingga 1 hari. Kalau korang yang macam user biasa-biasa saja, korang tak gunakan hotspot untuk phone lain pun,
Yang yes, aku rasa korang boleh tahan dalam masa 2 hari kot phone ni. Ya, besar, memang besar 6000 mAh bateri. Tapi untuk korang nak charge dengan fast charging 18 watt, korang memakan masa hampir 3 jam untuk nak full charge phone ni. So, memang agak lama lah. Dan next adalah dia punya display. Dia punya display dia menggunakan IPS LCD yang mana ianya support sehingga Full HD 1080p. Bagi aku Full HD 1080p ni sangat rare untuk didapatkan dengan harga RM500. So Full HD 1080p memang sangat-sangat bagus untuk phone yang berharga RM500, RM600 macam ni. Dan untuk dia punya display, dia punya colour semua memang cantik dan memang sharp untuk korang nak tengok konten-konten di media sosial ataupun di YouTube ataupun di Netflix. Dia punya paparan cantik, dia punya warna dia yang sangat vibrant, memang dia boost teruk punya, dan juga dia punya viewing angle bagi aku tiada masalah. Tapi ada satu masalah, kalau korang tengok perasan, kalau di wallpaper yang putih korang buka Facebook, korang tak on dark mode, dan korang boleh nampak lah dia ada macam di sebelah sisi tu, dia ada macam shadow warna hitam macam tu. So itu je lah kot untuk dia punya display. Bagi aku tak perlu kisah lah sebab harga dia pun RM500. Memang itu yang korang perlu expect. Dengan harga RM500 dia punya display. Dan yang last sekali adalah dia punya performance. Dia menggunakan chipset Snapdragon 662 dengan 4GB RAM. Dan dia punya UFS adalah 2.1 untuk 64GB RAM dan 128GB storage. Dia menggunakan UFS 2.2. Dan yang ni adalah UFS 2.2. Walaupun dia menggunakan chipset Snapdragon 662, dengan apa yang dia tawarkan ni, untuk aku nak edit gambar menggunakan phone ni, edit video menggunakan aplikasi VN, untuk edit gambar menggunakan Lightroom, dan juga untuk perform daily task aku lah, memang tak ada masalah langsung. Tapi ada satu masalah yang mana aku perlu mention dekat sini adalah dia lembab. Bagi aku ini adalah masalah software, bukannya masalah hardware. Yang mana kalau korang boleh tengok phone-phone lain, dianya tak ada masalah lembab seperti Poco M3 ni, walaupun dia menggunakan chipset yang sama. Jadi lembab dia tu dekat mana yang korang boleh perasan. Kalau dalam 100% korang punya penggunaan, dalam 20 sehingga 25% tu korang boleh rasa dia punya hiccup ataupun dia punya lag. Yang mana ianya berlaku apabila korang nak tukar apps daripada apps ni kepada apps yang lain, ataupun apabila korang nak tekan keyboard tu dan juga korang nak typing, memang korang akan rasa sometimes dia ada lag. So aku harapkan Poco fix benda ni dengan update-update dia, sebab bagi aku ini adalah masalah software, bukannya masalah hardware. Tapi itulah, kalau korang beli phone ni, korang tak tahu dia nak update bila untuk fixkan dia punya lag ni. Jadi dah habis aku punya review, dan secara konklusinya aku boleh katakan smartphone ini, Poco M3 ni, ia bagi korang satu hardware yang baik dengan harga yang sangat murah, tapi dia tidak bagi pengalaman software yang sempurna. Jadi apa yang aku boleh katakan adalah korang beli, tunggu adalah jimat untuk korang, ataupun korang boleh cari yang lain tapi mahal untuk korang. Jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.